Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahlan. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada usulan 2018 ini kita melihat kita nifas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi'ulumihi ila ghairihi wa aqallu nifasi majdatun wa ghalibuhu arba'una yawman wa aktsaruhu sittuna yawman. Jadi kita nak melihat beberapa lagi jenis darah yang perlu dibicarakan dalam fiqh. Yang ini ada satu paut tentang masalah taharah dan sangkut paut tentang solat. Kalau ada masalah tertahan dalam ibadah dan bagaimana cara bertaharah dan bagaimana cara berniat, ya, ini semuanya adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, supaya kita mengetahui setiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia bukanlah satu perkara yang sia-sia. Kenapa darah ni perlu keluar? Dalam tempoh yang tertentu dia perlu keluar. Dia tak boleh ada dalam tubuh badan orang. Kan? Dan kalau sekiranya orang bersalin, kenapa darah ni keluar? Maknanya keluar. Jadi tuan-tuan, ini dibahaskan dalam fiqh kerana ia bersangkutan dengan soal agama, soal hukum. Jadi disebutkan oleh musannif, pengarang kitab kita ni, dia kata apa? Untuk membicarakan darah nifas, maka darah nifas ini paling sedikit ialah majjah, iaitu pancutannya biasanya dia keluar dalam tempoh 40 hari, 40 hari siang dan malam. Ini tempoh dia lah. Dan paling lama ialah 60 hari siang dan malam. Ini mengikut daripada kaji selidik yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mana dia berada pada waktu itu. Dia kaji, bukan main pakai letak-letak je. Dia meletakkan maknanya tempoh 40 dan tempoh 60 masa yang paling panjang setelah dia mengkaji dari sudut kebanyakan perempuan-perempuan Arab. Perempuan Arab. Ni kajiannya ni ialah di Jazirah Arabiah. Sama ada di Baghdad, Qaul Qadim, ataupun di Mesir, Qaul Jadid. Dia buat kajian. Jadi bila buat kajian, maka dapatlah satu solusi dia dalam nak menentukan ni orang kalau perempuan nifas ni berapa kadar cepat, paling pertengahan dan paling lama. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Maka dalam tempoh ini adalah tegahan bagi wanita atau bagi kaum perempuan yang datang nifas, apa yang ditegah pada dia. Jadi nak memberikan kemudahan kepada mereka supaya mereka tahu dalam masa nifas ni apa tak boleh buat, kan? Jadi itu adalah sebagai satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang perempuan, kan? Kerana orang perempuan yang Allah Ta'ala bagi keistimewaan yang tak ada pada orang lelaki, sebab dia ada darah haid, ada darah nifas, dan ada darah wiladah. Ni tak ada kat orang lelaki. Yang orang lelaki pun nak jadi macam tu juga, kan? Ni keistimewaan kerana apa? Sesuai dengan sifat yang Allah Ta'ala jadikan daripada dia. Sifat yang Allah Ta'ala jadi. Kerana dia susah dalam melahirkan anak, dalam mengandung, jadi Allah Ta'ala bagi keringanan. Sebab tu orang perempuan sekarang ni kalau dia bagi keringanan, jangan minta pula yang sama macam lelaki. Kenapa kami tak boleh buat macam orang lelaki? Jangan. Dah Allah Ta'ala bagi ringan, jangan minta yang susah, kan? Dia bagi tu dalam sebulan dia bagi rehat, sebab dia tahu sifat orang wanita. Allah Ta'ala bagi rehat. Ada paling panjang masanya 15 hari dia rehat, 15 hari dia suci. Kemudian diberi rehat mungkin dalam 2 tahun. 2 tahun sekali rehat. Tempoh paling panjang 60 hari, kan? Ini satu keistimewaan, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala bagi sesuai. Itu sebabnya bila dia beri macam ni, orang-orang perempuan jangan komplain. Kenapa kami dapat, maknanya harta pewarisan 1/8. Bak duit kami dapat sikit pula. 1/8 kami dapat. Orang lelaki dapat sama ada 1/6, 1/2 kalau yang tak ada adik-beradik, ataupun 2/3. Kenapa kami dapat sikit? Ini jangan persoalkan. Ini hukum Allah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi itu dia adil. Jangan kita pertikaikan apa-apa yang Allah Ta'ala telah hukumkan kepada kita, kan? Walaupun dalam keadaan demikian dia dapat sikit, ada yang membolehkan dia dapat banyak adik. Contohnya kalau seorang perempuan dia dapat 1/8, dia boleh dapat lebih daripada 1/8 sekiranya suami yang faham tentang hukum dia memberikan hibah. Hibah ni ialah pemberian kasih sayang, iaitu 1/3 daripada harta dia. Contohnya dia ada 3 juta, 1/3 daripada 3 juta, kan? Bagikanlah. Maknanya tak ada masalah. Nanti dia dapat, bila suami dia meninggal, dia dah doakan cepat mati, kan? Dapat lagi 1/8 lagi. Jadi kan untung. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena faham lah. Sebab tu benda-benda yang macam ni, perkara ni dia mesti meletakkan dengan hukum dan mesti ada ilmu. Maka ringkasan darah yang keluar daripada rahim perempuan ini, dia ada terbagi kepada 3, kan? Pertamanya darah haid, darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara biasa, iaitu waktu normal, waktu sihat. Dan dia punya sifat dia, warnanya kehitam-hitaman. Waktu keluarnya pada awal peringkat permulaan dia terasa panas dan diikuti rasa mual pada perut. Ini orang perempuan lah, tuan-tuan, jangan tanya saya lah, kan? Tuan-tuan balik tanya orang rumah, betul ke apa yang dalam kitab ni, kan? Nanti orang rumah terang lah. Jangan tanya kat sini, ustaz ni macam mana rasa mual ni kau tanya aku mana tahu, kan? Jadi tanya orang perempuan, dia lebih mengetahui. Kemudian dia punya tempoh masa dia paling singkat atau sedikit sehari semalam, iaitu tempoh keluar darah haid ini mesti tempohnya nak dihukumkan dia darah haid mesti 24 jam. Mesti mengambil masa 24 jam. Dia kalau kurang daripada 24 jam itu bukan darah haid. Dan kebiasaan bagi perempuan yang normal, yang sehat, kan, dia punya darah haid ini
kitaran dia 6 ke 7 hari. Saya dulu ketika mana bertugas di Ma'had Tahfiz Negeri Melaka, kita tasmik ni semua pelajar-pelajar ni semua dah umur dah 19, 20. Dia punya tempoh diploma 3 tahun, kan? 3 tahun. Macam mana nak habiskan dalam tempoh 3 tahun hafazan, kan? Ada orang perempuan ni kalau dia datang waktu ada istilah sengugut, kan? Dia kalau dia datang waktu tu memang dia tak boleh menghafal. Dia tak boleh menghafal. Kau bagilah ayat yang senang tak hafal, kan? Dia sakit perut lah tu apa. Kemudian orang perempuan ni pula, kalau yang pelajar-pelajar ni, kalau dia waktu menghafal, kalau dia nak dekat ujung, dia nak masuk waktu haid dia dan nak datang haid, dia menghafal tak dapat. Dia otak dia jadi slow, dia punya pick up jadi slow. Jadi kita ni nak suruh dia hafal banyak, dia waktu habis suci suruh, itu dia boleh hafal kadang-kadang 4 lai 5 lai. Kita pun jadi pelik pula. Kenapa? Pada waktu itu memang dia punya kekuatan fikir, dia punya daya ingatan dia kuat. Dia kalau nak pergi nak balik-balik pada kitaran dia, dia dah mula mengapas setengah muka pun tak dapat. Jadi kita kena kaji lah, ni macam mana cara nak habis, nak habis lagi, nak buat ulangan lagi supaya dia hafal dan diingat. Tu kena kaji tuan-tuan. Waktu tu kita nak menguruh pelajar. Jadi ini kita kena tahu, kan? Kita kena tahu. Jadi kalau masalah-masalah ini berlaku di dalam rumah tangga, kan? Dalam rumah tangga kita, isteri kita yang haidnya tak teratur, kan? Kita kena tahu macam mana kebiasaan datang, sifat darah, kita kena tahu, supaya hari yang dia kata dia tak boleh semayang tu, sebenarnya kena ke semayang. Dia kena semayang. Darah yang keluar tu sebenarnya bukan darah haid, itu darah istihadah. Sebab tu kita kena tahu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Orang lelaki itu buat apa? Mengetahui tentang bab-bab darah ni, dia fardu kifayah. Adapun orang perempuan dia fardu ain, seperti mana yang telah kita sentuh. Dan tempoh yang paling lama bagi orang yang haid ini ialah 15 hari berserta dengan malamnya. Jika ia lebih daripada 15 hari, 16 hari ke atas, maka ia disebut dengan nama darah istihadah. Mana pada waktu darah istihadah lebih daripada 15 hari, dia mesti 15 hari suci, 15 hari haid. Sebab nak menentukan haid suci tak suci ni, dia mensabitkan tentang apa? Tentang kalau sekiranya perempuan yang diceraikan, sama ada cerainya cerai hidup atau cerai mati. Nak menentukan orang boleh pinang balik, orang boleh nikah balik atau tidak, kan? Ini semua nak ditentukan. Jadi kalau kita tak tahu benda yang macam ni, macam mana orang datang meminang ataupun mendatang menikahi dia, waktu tu sebenarnya dia belum suci lagi. Jadi bagaimana hukum? Dia kematian suami, contohnya kematian suami, berkabung bagi yang bukan daripada yang ianya adalah isteri, maka mesti 4 bulan 10 hari. Nak kira 4 bulan 10 hari mana? Dia kena tahu. Jadi dia kena ambil cerita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masa suci di antara 2 haid ialah 15 hari, atau kebiasaannya 24 atau 23 hari. Itu kalau contoh orang yang suci ni, dia mesti kalau dia ambil tempoh yang paling lama 15 hari, 15 hari lagi mesti waktu suci, kan? Siang dan malam. Tapi kalau sekiranya kitaran haid dia sekitar 6 ke 7 hari, makna dia ada 24 atau 23 hari waktu suci. Sebab tu kami waktu saya dulu belajar mengajar, kita kena ambil rekod semua.
Ni haid pukul sebab tu dia tak boleh menipu. Oh hari ni haid, kau jangan nak bohong, kau tak nak menghafal kita boleh cam kan. Kadang-kadang budak-budak ni dajjal juga kan, dia tak nak menghafal kan. Besok dia datang, dia tak ada apa yang dia nak baca, dia buat cerita kan, saya gini-gini lah gini. Kau kata semua ada rekod. Jadi kita tahu makna kalau 23 hari, kalau dia menghafal satu hari semuka kan, maknanya ada 10 lain 20 muka. Makna satu bulan dia dapat satu juzuk. Ada 3 hari lagi berbaki atau 4 hari lagi berbaki waktu dia untuk mengulang kan. Jadi kalau sekiranya dia menghafal sebulan satu juzuk, 1 tahun 12 juzuk, makna 2 tahun 24 juzuk. Dia kena habis dalam tempoh 2 tahun setengah atau 2 tahun 4 bulan, 2 tahun, begitulah kan. Ini gitu penting, kerana nak supaya dia boleh habis muqarrar ni, dan dalam masa dia dapat mengulang, dapat mengingat, dapat menghafal. Jadi tuan-tuan, dia ada rumit sikit untuk orang perempuan ni. Ada satu kes waktu saya mengajar, yang dia tidak pernah datang haid seumur hidup. Perempuan, dia tak pernah datang haid seumur hidup. Baca Quran tiap hari. Itu masalah juga. Dia pula risau, asal tak datang haid. Jadi tuan-tuan, ada kes begitu kan, ada kes begitu. Jadi kita kena tahulah. Dan dikata apa, paling lama tiada batasan. Ni yang dikata tak ada batasan ini, makna ada orang yang suci, seumur hidup suci. Jadi tak tahu kenapa, wallahu alam, Allah Ta'ala jadikan begitu kan. Kemudian nifas, darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Ingat, darah haid ini darah yang keluar iaitu waktu normal, makna bulanan, darah yang keluar pada tiap-tiap bulan bagi seorang perempuan kan. Adapun darah nifas ialah darah yang keluar setelah melahirkan anak. Dia masa yang paling sedikit satu majjah, iaitu satu kali pancutan bersih kan, satu lahzah keluar bersih, tak keluar lagi dah. Dan kebiasaannya 40 hari. Kebiasaan bagi orang perempuan, kalau biasa normal 40 hari, dan paling lama 60 hari. Jadi kalau dia ada 60 hari, 2 minit, 3 minit, itu semua yang minit yang lebih daripada 60 hari siang malam tadi, itu bukan lagi darah nifas, itu darah istihadah kan. Dia dah tak kira lagi dah, itu wajib semayang, semua ibadat boleh dilakukan. Dan yang ketiganya darah istihadah, iaitu darah yang keluar selain hari-hari haid dan nifas. Dalam dia keluar ni waktu bila? Waktu suci kan, waktu suci. Dia tak mengganggu waktu haid. Dia tak mengganggu waktu haid. Contohlah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau sekiranya kebiasaan dia, orang perempuan ni dia keluar darah haid ni 6 hari, hari yang ke-10 keluar lagi, itu darah istihadah ke darah haid? Dia tetap darah haid, sebab dia belum terkeluar daripada tempohnya 1 hingga 15, dia masih lagi dikira darah haid. Yang nak kira darah istihadah ni bila dia terkeluar daripada tempoh, hari yang ke-16 contohnya. Kerana tak mungkin berlaku, maknanya haid itu sampai 16 hari, kerana paling lama 15 hari siang dan malam, maka suci 15 hari. Begitu juga dalam masalah darah istihadah, darah nifas. Orang yang keluar, contohnya darahnya keluar dalam tempoh dia nifas melahirkan anak, hari 20 keluar darah nifas, 21, 22, 23 berhenti. Waktu berhenti dia kena mandi mandi boleh sembahyang. Hari ke-27 keluar balik, dia dikira darah nifas lagi, sebab belum keluar daripada angka 40 kan, belum keluar daripada angka 40, belum keluar lagi daripada angka 60.
Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Okey. Dan jenis darah istihadah. Darah istihadah ni ada lima jenis. Darah yang keluar dari rahim gadis yang belum berumur 9 tahun. Jadi kalau ada anak-anak yang umur belum 9 tahun, dia keluar darah, itu nak kira haid ke nak kira darah istihadah? Dia kira darah istihadah. Sebab lazimnya mengikut kajian Imam Syafi'i, bagi perempuan-perempuan Arab, masa yang paling awal keluar darah haid ialah 9 tahun. 9 tahun itu masa paling, itu kajian mengikut apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kemudian yang keduanya, darah yang keluar dari rahim perempuan kurang daripada sehari semalam, iaitu dalam kurang daripada tempoh 24 jam, maka itu juga diistilahkan darah istihadah. Kalau kurang daripada 24 jam, kan, itu darah istihadah. Yang ketiganya, darah yang keluar dari rahim perempuan lebih daripada 15 hari. Mana dah keluar daripada limit waktu dia 15 hari siang dan malam, masuk hari 16 itu istihadah, 17 itu istihadah, itu semua. Yang keempatnya, darah yang keluar dari rahim perempuan yang melahirkan lebih daripada 60 hari, 61, 62. Sebab mengikut Imam Syafi'i rahimahullah, mana perempuan yang nifas paling lama ialah 60 hari. Kalau 61, 62 itu semua istihadah. Itu semua dah wajib semayang, puasa dan sebagainya. Dan yang kelimanya, darah yang keluar dari rahim perempuan sebelum habis masa suci 15 hari. Ni darah yang keluar daripada rahim sebelum habis masa suci 15 hari. Mana itu termasuk juga darah istihadah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita mudah-mudahan kita boleh memahami, sebab kalau masalah berlaku yang demikian kepada isteri, kepada anak-anak kita yang perempuan, maka boleh diselesaikan. Ini apa yang terhalang dengan sebab istihadah, apa yang terhalang dengan sebab haid, kan? Jadi supaya dia tahu, kan? Cara wuduk solat bagi perempuan yang mengalami istihadah. Perempuan yang istihadah wajib semayang, kan? Tapi tak wajib mandi. Mandi hadas besar tak wajib, sebab yang wajib mandi hadas besar ini ialah kepada perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Kerana darah istihadah itu ialah darah penyakit atau darah fasad. Jadi tidak mewajibkan mandi, tetapi diwajibkan bersuci, bertaharah, maknanya bersuci lah. Jadi ketika mana orang nak semayang, seorang perempuan nak mendirikan solat, bagaimana nak menyucikan darah ni, dan bagaimana tempoh dia, kegunaan dia untuk wuduk yang diangkat bagi orang yang beristihadah ni macam mana. Maka dijelaskan, perempuan yang mengalami darah istihadah wajib menunaikan solat dan puasa. Wajib. Sama ada itu puasa qada, puasa nazar, puasa fardu, kan? Maka wajib. Dan sembahyang fardu wajib, kan? Untuk solat dia hendaklah mengikut cara-cara yang berikut. Jadi kalau perempuan yang datang keluar darah istihadah, sebab tu dia nak sembahyang, ini kaedah yang perlu dia faham. Kerana ada orang perempuan, sebab satu ketikanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia mengikut Nabi SAW menunaikan umrah, kan? Dan dalam masa perjalanan
datang haid. Aisyah menangis. Rasulullah kata, jangan menangis wahai Aisyah, kerana ini adalah sesuatu daripada sunnatullah. Kamu boleh maknanya berihram, tapi tidak boleh lakukan semua perkara-perkara melainkan tawaf. Tawaf tak boleh. Ada seorang perempuan, dia kedatangan darah waktu nak menunaikan umrah. Jadi Rasulullah kata, maknanya sesungguhnya rahim kamu ditendang oleh syaitan. Waktu darah keluar, kan? Darah keluar, tak boleh berhenti. Maka dia kata tutup, ditampal. Jadi itu bukan sebab darah haid, itu sebab darah istihadah yang keluar. Dalam banyak, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perempuan yang datang istihadah ni, pertama hendaklah ia menyucinya, kan? Sebersih-bersihnya dan meletakkan kapas pada tempatnya, pada kemaluannya, jika tidak berpuasa untuk menahan darah daripada melimpah keluar. Jika berpuasa batal jika meletakkan di dalam, maknanya lubang faradnya. Boleh juga memakai tuala wanita selepas itu jika darah masih keluar, dimaafkan. Kerana apa? Dia dianggap sebagai orang yang masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibu taisir, tu kaedah usul. Maknanya kalau ada masyaqqah, maka diberikan keringanan. Tak boleh nak kawal, kan? Jadi syaratnya waktu nak semayang tadi bersihkan betul-betul, kan? Kemudian pakai tuala mandi, tuala wanita, ditutuplah. Mana dah ambil air semayang, terus mendirikan solat. Masa semayang keluar, maka itu Allah diberikan kemaafan, kan? Diberikan kemaafan. Orang tua-tua dulu, ibu-ibu kita yang tua-tua dulu, mereka tak ada guna-guna benda ni, semua pakai kain ni, kan? Kain yang dilipat macam bengkung, itulah yang digunakan. Kadang-kadang tembus lah apa sebagainya, kan? Hari ini orang perempuan dengan teknologi moden, mereka banyak cara mereka nak menahan benda tu, kerana terkadang-kadang ia mengaibkan, Kemudian yang keduanya, perbuatan. Yang nombor satu tadi, ini wajib diulang pada setiap kali hendak solat. Wuduk juga wajib diulang setiap kali hendak solat fardu. Jadi nak menunjukkan kepada kita, setiap kali perempuan yang kena istihadah hendak mendirikan solat, dia kena mengambil wuduk yang baru. Mana bersihkan balik, gantikan dia punya makna apa ni, kain tadi yang menutup tadi, ganti yang baru, berwuduk balik, sembahyang balik. Begitulah keadaannya. Dan yang ketiganya, wuduknya hendaklah dilakukan selepas masuk waktu solat. Ni syarat yang mesti dipatuhi. Orang yang istihadah, dia tidak boleh berwuduk dulu sebelum masuk waktu. Syaratnya dia nak berwuduk, masuk waktu, wuduk terus solat. Itu orang yang istihadah. Dia mesti berwuduk setelah, maknanya masuk waktu. Dia tak boleh tak apalah, angkat sembahyang dululah, tak boleh. Kerana orang-orang ni dia ada masyaqqah dia. Kemudian yang keempatnya, maka dikata apa? Tidak sah wuduk jika belum masuk waktu, kan? Dia sama macam bab orang yang menggunakan tayamum, kan? Tayamum ni dah masuk waktu, kena masuk waktu. Sebab apa? Kalau sebelum masuk waktu, dalam sembahyang tadi datang air, maka kena angkat dengan wuduk, kan? Jadi itu kaedahnya. Dan yang seterusnya, solat untuk wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja, dan boleh sunat sebanyak mana rakaat pun dengan wuduk itu. Jadi boleh untuk orang yang istihadah satu wuduk dengan sebab istihadah tadi untuk satu fardu dan beberapa sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak dikira, yang fardunya satu. Mana habis zuhur,
Masuk asar kena ambil baru, masuk maghrib ambil baru, masuk isyak ambil baru. Tapi nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah boleh lah. Dia tak jadi halangan, kan? Nak baca Quran tak ada masalah, kan? Dan solat hendaklah dilakukan segera selepas berwuduk dan tidak boleh ditunda. Jika solat dilengah-lengahkan selepas berwuduk, maka wuduknya wajib diulang kerana ditakuti darah keluar lebih banyak. Sebab tu orang yang beristihadah ni ambil saja wuduk dah masuk waktu, masa dia dah buat membersihkan dirinya dulu, makna dia ambil wuduk, terus sembahyang. Dia tak boleh menunda-nunda, kan? Itu adalah perkara yang mesti dipenuhkan, dan itu syarat. Dan orang yang berpenyakit kencing tidak lawas pula, sama keadaan. Begitu juga orang yang dalam hukum fiqah bagi orang lelaki atau perempuan yang kena salisil baul ataupun salisil rih, yang keluar angin atau keluar air kencing, yang tak boleh tahan, kan? Pun sama juga kaedah bagi perempuan orang lelaki yang selalu keluar air kencing. Dia sama juga. Masuk je waktu, dia kena menyuci, kan? Masuk je waktu, ambil wuduk, kemudian sembahyang. Masa sembahyang dia rokok, keluar, dimaafkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini semua orang yang dikatakan ada masyaqqah, ada masyaqqah. Jadi ini semua ada kemaafan. Kemudian umur menopause. Seorang perempuan akan mengalami menopause ataupun kita sebut ialah terputus darah haid. Perempuan yang putus darah haid ketika mana umurnya 62 tahun qamariyah, kan? Jadi umur 62 tahun qamariyah, bukan masihi. Sebab tu hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena melazimkan mengira umur ikut qamariyah, supaya kita rasa kita dah tua, kan? Berapa umur? Kalau masihi ni rasa muda, baru 34. Kalau qamariyah 43. Itu balik. Jadi lazimkan. Kerana itulah sebenarnya yang betul umur kita. Umur kita yang betul itulah mengikut qamariyah, kan? Sebab dalam mengira haid, dalam mengira nifas, itu semua dikira dengan kiraan qamariyah. Kiraan qamariyah, bukan kiraan masihi. Orang yang bereddah, orang yang yang dalam tolak raj'i, nak kira 3 kali suci ialah kiraan harinya qamariyah. Jadi hari ni kita cuba cari balik bila tarikh lahir kita, sebab dia dah ada satu software dalam kita boleh cari umur qamariyah kita, kan? Nanti kira balik supaya kita tahu umur kita sekarang ni dah berapa, kan? Saya kalau dalam saya punya syahadah maulid, itu dia sebab Saudi ni, kan, dia memang ditaruhkan qamariyah, kan? Jadi kita tahu bila tarikh lahir kita, siap dengan hari, dengan waktu, dengan tarikh qamariyah. Dan saya, anak-anak yang lahir tu semua saya taruhkan, letakkan tarikh qamariyah. Memanglah kita daftar tu dia tak taruh, kita tulis ni dicari. Jadi tuan-tuan, kita cuba nanti balik cari umur qamariyah kita berapa, baru kita akan insaf, kan? Waktu tu kita akan sujud lama sikit sebab kita dah nak jalan, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Barulah kita rasa aku kena pergi masjid ni qamariyah, rupanya dah 70 tahun dah aku ni, rupanya. Aku ingat baru umur 7 tahun. Jadi kita cari tuan-tuan, supaya kita ingat bahawa umur kita bila qamariyah ni sebenarnya 3 tahun ke hadapan. Mana umur makin cepat, kan? Umur kita 3 tahun ke depan, kan? 3 tahun ke depan. Jadi hati-hatilah. Kalau sekiranya
kita 3 tahun ke depan hari ni Masihi 57, tambah 3 tahun makna 60. Rasulullah kata umur umat aku 60 ke 70. Dah masuk dah lain dah. Dah masuk lain 60 dah. Siap-siap lah. Beli kain kapan kan, beli kapur barus kan, beli lah kan, letak kat depan rumah, letak kat rumah tu, tengok bila waktu sujud tengok dah ada kain kapan. Supaya ingat sangat kan, ingat semayang, jangan lupa ibadat banyak, solat sunat banyak, baca Quran banyak ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita ambil ingatan. InsyaAllah nanti tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok umur kamariah tuan-tuan akan rasa kalau Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita, mungkin ada kesedaran kepada kita untuk memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah kan. Okey. Dan ada juga mengatakan 60 tahun dan ada juga yang mengatakan 50 tahun. Maknanya dia tidak terkeluar lah tuan-tuan. 50 tahun. Ada orang datang awal dia punya putus haidnya 50 tahun dah putus haid. Dia tengok tak sama, orangnya tak sama kan. Ada yang umur 60 baru putus haid kan. Walau bagaimanapun para ulama menjelaskan bahawa umur beberapa pun, jika perempuan mengeluarkan darah yang telah memenuhi syarat haid, maka ia dianggap sah. Jadi dalam masalah ini tuan-tuan, kalaulah andai kata umurnya 60 tahun, kita kata tadi 60 tahun putus haid, atau 62 tahun putus haid. Tapi kalau sekiranya waktu datangnya darah tadi bagi perempuan tadi ada sifat-sifat yang menunjukkan dia darah haid, haid kan. Ulama ni kiraan ulama kan. Tapi ada orang yang haid dia lambat putus. Contoh 62 ada haid lagi. Tak? Seperti mana orang-orang Korea kan. Orang-orang Korea ni dia suka melahirkan anak dalam akhir-akhir ni umur 40 tahun dia suka melahirkan anak. Mana tak betul haid lagi. Umur betul tua. Kita kalau kat Malaysia ni umur 60 tahun, 40 tahun doktor dah tak bagi melahirkan anak dah. Dia kata ikat ke dah. Tambah lain tak apa, ikat. Kan? Itu doktor kata kan. Tu yang pakai nak tambah, dia kata tutup kilang. Buka kilang baru gitu. Tu kata. Tuan-tuan, ini bukan saya yang suruh. Kan? Saya cakap je. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itu di antara perkara yang perlu dilihatlah. Dan yang kedua, yang seterusnya dikata keputihan. Rutbah al-fajr. Kan? Dia kata apa? Keputihan ialah lendir atau cairan warna putih di antara air mazi dan peluh. Secara umumnya jika keluar daripada bahagian tepi faraj perempuan tidak perawan yang nampak ketika duduk, maka dia kata di sana ada khilaf. Ada yang mengatakan suci seperti peluh, ada yang katakan najis. Jadi ala kulli hal ni tuan-tuan, kalau sekiranya datang yang demikian, kerana ada pendapat yang mengatakan dia suci ada najis, maka kita ambil jalan keluar. Al-khurujul minal khilaf mustahabun, keluar daripada khilaf itu adalah satu yang digalakkan, maka suci, bersihkanlah kan. Walaupun ada kata cecair putih ni, keputihan ini dia suci, sebagian yang kata, ada kata najis, maka jalan keluarnya kita bersihkan. Jadi insya-Allah yang belakang ni kita nanti sentuh. Kita akan masuk kepada bab yang ke-20, bab yang kedua, membicarakan tentang solat. Ini dah masuk bagaimana solat. Kita nak tengok bagaimana perbuatan solat yang perlu kita lakukan dan kita sempurnakan. Kita nak melihat bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sallu kama raaitumuni usalli. Kita nak tengok dari sudut rukun fi'linya, rukun qalbinya dan rukun qaulinya, supaya hari ini tuan-tuan kita dapat menyempurnakan sembahyang dengan sebaik-baiknya. Pak saya bila lihat
Al-Fadil, tuan guru kita Ustaz Syukri mengajar kitab Qaul Tam itu. Bila saya dengar lah, maknanya saya merasakan banyak lagi kesilapan yang saya lakukan dalam solat. Bagi tuan-tuan orang alim tak apa kan, saya merasakan banyak sungguh benda yang saya melakukan kesilapan, yang perlu maknanya memang kena belajar kan. Contohnya dalam bab masbuk muafiq ni, yang sekarang ni Al-Fadil tuan guru kita tengah mengajar, banyak yang tak betul. Banyak orang yang melakukan solat masbuk, sama ada masbuk atau muafiq, yang kebanyakan jadi tak sah sembahyang. Ini daripada pemerhatian saya lah untuk diri saya. Bagi tuan-tuan, saya tak pastilah. Saya tengok kalau saya sembahyang muafiq masbuk, kemungkinan saya sembahyang tu salah kan. Kalau seperti mana yang diajar tu, yang diterangkan kepada kita tu, saya rasa sembahyang saya salah. Sedangkan saya sembahyang dah 40 tahun, dah 50 tahun. Bagaimana tuan-tuan? Allahu Akbar. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah kalau umur kita 60 tahun, kita hanya berbaki, kalau 50 tahun hanya berbaki 10 tahun lagi nak ibadat, nak cover yang 50 tahun ni. Macam mana kita nak cover sembahyang kita tu, yang hari ni kita datang sembahyang berjamaah tiap-tiap hari, bagaimana kita nak cover balik? Kalau orang dah umur 60 tahun, Allah Ta'ala qada'kan dia umur 70 tahun, 10 tahun lagi. Kalau 60 tahun, 62, Rasulullah umurnya 62 waktu wafat, mana 2 tahun lagi. Tuan-tuan boleh jangka 2 tahun ni boleh qada' balik sembahyang yang sebelum? Belum tentu tuan-tuan. Sebab tu belajarlah. Saya kadang-kadang menangis sendiri sebab saya dengar, bila saya mendengar dia mengajar tu, kadang-kadang menangis sendiri sebab saya punya sembahyang banyak salah kan. Orang kata takkan ustaz pun salah kan. Contohnya dalam bacaan Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau dari segi hukum tajwid, siratal ladzina an'amta alaihim, kita boleh wakaf itu pada sudut tajwid. Tapi pada pandangan fiqh, menyambungkan itu adalah lebih aula daripada berhenti. Sebelum-sebelum ni kita baca semua berhenti. Waktu saya jadi imam, saya berhenti kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Pandangan saya pada hukum tajwid tak salah. Tapi pandangan fiqh, sebab kita sembahyang, fiqh adalah mendahulu, dia lebih dahulu, dia lebih afdal. Macam mana tuan-tuan? Kita sembahyang sebelum-sebelum ni. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Saya bila dengar macam tu, lama aku jadi imam dah berapa lama lah. Jadi tuan-tuan, cubalah perbaiki solat itu kan. Bukan saya nak mengata tuan-tuan punya sembahyang tak betul, itu antara tuan-tuan dengan Allah Ta'ala kan. Tapi dari sudut zahir, kita pandang yang zahir. Antara yang itu, antara Allah Ta'ala lah, yang zahir kita menghukum benda yang zahir. Yang tak zahir jangan hukum, sebab benda tak nampak. Jadi dengan sebab tu saya menasihati diri saya sendiri kan, supaya duduk dalam majlis ilmu untuk belajar. InsyaAllah panjang umur kita bertemu lagi dalam majlis yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.